menyampaikan kuliah di Masjid Unkalan Ajil Ulu Terengganu. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang kita muliakan pengurusi majlis kita pada malam ini, yang baru sekejap tadi memberikan ucapan haluan, yang kita kasihi seluruh sah kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Pekalan Ajil Terengganu, para imam, para bilal, hadirin hadirat tetamu Allah sekalian, kita panjatkan syukur banyak-banyak kepada Allah mengizinkan kita berada pada malam yang mulia ini di masjid di Kampung Pekalan Ajil dalam majlis ilmu soal jawab agama menjelang Ramadan. Mudah-mudahan diberkati, mudah-mudahan dirahmati. Semoga apa yang kita buat ini jadi amal soleh yang akan ditulis dalam buku amal kita, insya-Allah memberi kebaikan bagi kita dalam dunia ni dan menjadi harta yang berguna untuk kita bawa beramai-ramai bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi malam ini tengok anak bulan, Kalau kita nampak anak bulan, esok puasa. Kalau tak nampak anak bulan, esok makan lagi lah, lusa berpuasa. Jadi nanti akan tahu keputusan. Kalaulah nampak anak bulan, kita berhenti pukul 9, boleh dan sembahyang isyak, boleh Kalau nampak, kita berhenti pukul 9. Okey? Kalau tak nampak, kita sambung sikit lagi. Baik. Soalan yang ada atas meja saya ini ada lebih kurang 200 soalan. Kalau saya jawab panjang-panjang macam orang alim, orang tok guru jawab tu lengkap begitu, kita akan selesai malam raya ni. Jadi kita jawab reka-reka je lah. Lepas tu betul pula dengan tok guru. Baik. Mula-mula kita ucapkan jutaan terima kasih kepada penanya soalan. Dialah yang paling banyak pahala, bukan yang tukang jawab. Kerana sebab dia bertanya, kita dapat berkongsi ilmu pengetahuan. Soalan pertama. Mana terbaik Ustaz, niat puasa hari ini ataupun sekaligus selalu? Dia kata kalau kita nak niat puasa sekaligus bulan ke atau setiap malam? Mungkin gitu maksud dia, tak? Dengar baik-baik. Kalau orang tanya puasa itu berapa rukunnya, jawab 2 saja. Kalau rukun sembahyang 13, rukun puasa 2 je. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan. Baik. Masa mana nak niat puasa? Setiap malam. Kalau siang tidak sah. Dia mesti malam. Kerana Nabi sebut dalam banyak hadis. Antaranya Nabi kata mana? Malam yubayyitis siyam qabla al-fajar fala siyamalah. Siapa yang tidak berniat pada waktu malam akan puasanya, maka tidak ada puasanya sehingga masuk waktu fajar. Maknanya kalau dah masuk waktu subuh baru nak niat, tidak sah. Ingat orang kalau ajar ataupun yang berdekatan malam ini dengan molek, mesti niat pada waktu malam. Malang tu kenapa kak? Malang ni garik sampai ke subuh, tu orang panggil malang. Kalau tubik cerah sekali pun dah kalau garik dah dipanggil malam. Jadi bila dah malam itu mesti berniat, maka siapa yang niat lepas masuk waktu garik sah. Contohnya hari ni 3 Ramadan, orang bang garik Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun niat puasa esok sah. Kerana garik masuk waktu malam. Bila habis masa niat, masuk waktu subuh. Mana kalau kita tak niat lagi orang bang subuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, dok dah niat, tidak sah. Kerana niat puasa fardu mesti waktu malam sebelum subuh. Tadi baca dah hadis tadi. Hadis yang lain, malam yujmi'is niyat, malam yujmi'is siyam qabla al-fajri, barang siapa yang tidak menjatuhkan niat sebelum masuk waktu subuh, fala siyamalah, tidak ada puasa bagi dia. Ingat mesti niat pada waktu malam. Walaupun tengah makan, buka puasa, makan tengah ngonyak, niat sah.
Kemudian dia kata nak niat setiap malam ke atau sebulan sekaligus. Jawabnya wajib berniat setiap malam. Okey, itulah pendapat mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hambali. Tetapi sunat kita ikut pandangan mazhab Maliki, nak niat malam pertama niat sebulan. Supaya pada malam yang lain kalau kita terlupa sah puasa kita. Tapi kalau kita tak niat sebulan pada malam pertama, hari yang kita lupa niat tidak sah berpuasa, tak boleh makan, tak boleh minum. Jelas lagi? Beres. Soalan seterusnya. Saya cabut gigi. Saya cabut gigi, darah tubik. Memanglah takkan tubik tahi. Tertelang sedikit darah tersebut, batal tak puasa saya? Dia cabut gigi, kemudian keluar darah. Dia telang darah tu. Batal ke tidak? Di antara perkara yang membatalkan puasa ialah menelan suatu perkara. Walaupun kecil, melepasi daripada tekak kita. Faham? Mau telan darah ke batal, mau telan gigi ke batal, mungkin telang pelayar doktor pun batal, mungkin telang benda lagi, nasi batal, butir lada pun batal. Nampak? Kerana makna puasa itu tidak menelan makanan dan minuman. Apa makna puasa? Al-imsaku anil muftir min tulu'il fajar ila ghurubi syamsi. Makna puasa tidak makan, tidak minum. Apa makna makan dan minum? Makan telang makanan, minum telang minuman. Daripada subuh sampai garis. Jadi kita cabut gigi, bila cabut berdarah dah giginya. Faham? Dalam tu gigi telang. Maka hukum telang darah cabut gigi kalau tertelang tidak batal. Yang batal menelan. Faham lagi? Kerana apa? Kerana makiyah dengan makan nasi ataupun minum air, kalau tersalah tidak batal, sengaja batal. Okey? Nabi kata man sama fa nasiya, barang siapa yang puasa fa nasiya, lepas pada tu dia tak ingat yang dia tu puasa, fa akala wa syariba, lalu dia pun makan, diminum kerana tak ingat, fal yutimma saumahu, tidak batal. Nabi kata teruskan puasanya. Okey? Jadi kalau tertelang, bukan nak telang darah, nak tengah-tengah ngunyak tertelang darah cabut gigi, tak batal. Tapi kalau dia tahu dah darah yang berasa pahit-pahit gini, telang dulu sikit, telang balik awal. Faham? Tu sengaja menelan. Soalan seterusnya. Kami dulu zaman muda banyak tinggal puasa masa kerja di Singapura. Habis dia kabur. Bagaimana cara nak ganti semula sebab saya dah ingat dah bilangan. Baik. Dia kata dulu dia muda. Memang takkan dulu tua. Faham? Dulu muda belaka, sekarang sudah lepas daripada muda. Okey? Sekarang tua dah. Dah sekarang dah tua. Dia kata dulu masa kerja Singapura banyak tinggal puasa. Mula dia kabur tinggal puasa, orang tak kenal hari dia. Tapi dah kata dulu kerja Singapura, orang pocang dah lah. Nampak? Dah kali ayah kabur lah kerja Singapura tu. Jadi orang tahu dah kita. Pok mak aku boleh sebut belaka dah. Tak? Pasal pok suh dah pergi Singapura dulu. Baik, tak apalah. Kau pandamu lah. Tak? Jadi tak kira mau kerja Singapura ke kerja di mana, dulu banyak tinggal. Sekarang nak qada dah ingat. Jawabnya wajib qada. Siapa meninggalkan yang wajib, dia berhutang dengan Allah. Tinggal puasa berhutang dengan Allah, tinggal semayang berhutang dengan Allah, tinggal zakat berhutang dengan Allah, dak pergi Mekah berhutang dengan Allah. Faham? Maka fadainullah ahaqu an yuqda. Dalam Sahih Bukhari, bermula hutang dengan Allah terlebih berhak dibayar dahulu. Okey? Jadi nak tak tahu berapa hari tinggal ni. Kalau tak tahu, kena anggar. Faham? Anggar 300 hari. Maka qadalah 300 hari. Faham lagi? Anggar. Ada orang dia anggar lebih kurang 90 hari. 3 tahun dok puasa. Contoh, faham? Dia rasa dia lara tu dalam 3 tahun saja. 90 hari, 90 hari. Faham lagi? Qada lah. Lebih daripada bilangan yang kita anggar, boleh berhenti dah qada.
Kata ulama, jika yang kita anggar tu salah, qadha tu banyak lagi, anggar tu sikit, maka fa amruhu ila Allah, pekerjaan itu serah pada Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahima, Allah Maha kasih sayang, Maha pemurah. Faham tak lagi? Dan kalau terlebih, dia patutnya qadha 90 hari je, dia pergi qadha 100, lebih 10, jadi puasa sunat. Okey, jadi puasa sunat. Jadi tak ada rugi apa pun, qadha dah. Nampak? Soalan seterusnya, kita siapa di masjid orang nak mayang tarawih dah, kita mayang isya lagi. Boleh tak lepas tarawih baru kita mayang isya? Kita buat tarawih dulu. Dia syarat semayang tarawih lepas semayang isya. Dia sama dengan witir. Nak semayang witir lepas semayang isya. Faham? Kalau tak semayang isya, tak boleh semayang witir. Walaupun orang lain semayang dah isya, mu tak semayang isya, tak boleh semayang witir. Orang yang tak boleh semayang witir, tak boleh semayang tarawih. Faham? Jadi nak semayang tarawih, mayang isya dulu bawah. Jangan awak pelik pada orang. Faham? Mayang isya dulu. Okey? Lepas mayang isya, baru semayang tarawih. Mu nak semayang isya, kita tak mau semayang isya awal, kita nak buat kerja ni. Tak boleh tinggal kerja. Kita balik rumah kan pukul 2 pagi baru sapa. Tak apa lah. Semayang isya pukul 2, lepas pukul 2 pagi baru semayang tarawih. Tak ada masalah. Lepas semayang isya. Soalan seterusnya. Tengah makan sahur, nasi dalam mulut lagi, tiba-tiba orang azan. Guana hukum? Nak kehek bazir? Dek, dia tengah makan sahur, pada rabang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh makan dah hak dalam mulut. Tak usah hak dalam mulut, hak dalam pinggang boleh makan lagi kalau bangsa. Dah mulut kabar bang dia. Boleh jadi bangsa bang. Dah ala goliknya bang subuh lah. Okey? Dengar baik-baik. Okey? Dia ni puasa tu kena faham. Tadi khabar dah apa makna puasa. Al-imsaku anil mutiri min tulu'il fajar ila ghurubi syamsi biniyatin. Puasa artinya tak makan, tak minum bermula masuk waktu subuh. Kalau dah bang dah masuk tak lagi. Orang bang Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk tak lagi. Dah boleh tak makan? Dah pun tanya kau. Biar nak tanya bang, nak suruh kemah dah. Dah boleh makan dah. Mutlak batal. Tersalah, maaf. Dia ingat dak bangi, rupanya bang dah speaker rosok. Bang, dengar-dengar, tengah-tengah makan orang mak, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, dah. Dia pun dak makan dah. Dimaafkan pada syarak. Kita pakai kaedah baqaul asal, asalnya belum terbit fajar. Faham? Diberi kelonggaran. Tapi kalau alik buka salah buka awal, batal puasa. Nampak? Kejut tidur lepas pada asar dah ngatuk sangat tidur. Nasi-nasi beli belakang dah. Bangun tu tengok 7 suku. Dia pun makan bismillahirrahmanirrahim, rok makan. Habis makan tengok 6 suku. Faham? Gaduh tengok jam, batal puasa. Faham lagi? Hala ke sahur, maaf. Hala ke buka, tiada maaf. Kena berhati-hati. Faham tak lagi? Budak-budak main speakernya pergi bang, kita pun makan pukul 3 petang. Batal puasa. Kerana ada dah bandar itu tahun 90-an. Dia patut buka 7.15, 6.15 orang bang. Ramai orang tua makan. Dia tak berhati-hati. Rupanya orang gila bang. Dia pergi buka speaker surah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, makan. 4-5 orang mau lo, mau ngoh, mau enggak, mau teknik, habis wah makan. Pak sudah tak ada, asyhadu alla tak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak sudah Allahu Akbar. Jadi tengoklah orang gila naik atas surah, pakai kaisang aje. Bang, habis kapur batal habis. Pelita raya sama tak dengan agama lain? Sama. Mu tanya pelita ke hukum?
Pelita sama je. Bau sumbu, bau copong, bau minyak. Sama tak? Pelita negeri Cina sama tak kita? Ada sumbu tak? Dah kita ada sumbu tak? Sama je. Mu tanya pelita ke hukum? Tanya hukum. Dah. Hukum pasang pelita malam raya. Ada tak Nabi suruh? Ada tak Nabi suruh pasang pelita malam raya? Tak ada. Ada tak Nabi larang? Ha? Jangan pasang pelita malam raya. Ada tak? Tak ada. Bila tak ada suruh, tak ada larang. Al-umuru bimaqasidiha. Segala pekerjaan kita ni bergantung pada tujuan. Apa tujuan mu pasang pelita malam raya? Situ tu baik hukum. Faham? Supaya meriah nak sambut raya esok, nak hujung Ramadan, tak? Supaya anak-anak cucu suka tengok rumah comel, hukumnya harus. Faham? Hukumnya harus bergantung atas maqasid, atas kosak, atas tujuan. Tak, kita tujuan nak ikut orang kafir. Tengok orang kafir buat model nak ikut dia attack. Haram ikut. Tak boleh buat. Faham? Jadi kalau kita pasang pelita raya supaya cerah laluan ke rumah kita pun nampak comel, tak ada masalah. Hukumnya harus. Faham? Kalau ada ustaz main gajah kata haram, ya atas muka. Nampak? Hukumnya harus. Benda yang tidak ada suruh, tidak ada larang, maka tengok apa maksud dia buat. Faham tak lagi? Macam orang lelaki cukur bulu betis. Tidak ada hadis suruh cukur bulu betis, tidak ada hadis larang cukur bulu betis, maka balik kepada maksud. Apa tujuan? Bapa mau cukur bulu betis? Kita cukur pasal lebat sangat bulu betis, mucuk lekat. Sekali siapa sejik orang tayak akhir tak habis buang mucuk. Jadi memudaratkan. Kita ada satu kaedah, ad-dararu yuzalu, kemudaratan itu hendaklah dihilangkan, maka dia cukur harus. Ni pula apa cukur bulu betis? Biar nampak kilat macam repuang. Haram. Kerana ada hadis Nabi laknat laki-laki nak menyerupai wanita. Jelas lagi. Soalan seterusnya. Jadi pasang pelita raya boleh. Nampak? Silakan. Tak ada masalah bukan bid'ah. Ambil pelita tu simbah atas muka dia bid'ah. Saya mandi sungai masuk air dalam hidung, telinga dan dubur, sah tak puasa saya? Jawabnya, kalau kita mandi masuk air, dimaafkan. Nampak? Tapi kalau kita berlebih-lebihan, maka batal. Kerana Nabi melarang orang yang berqamar ketika berwuduk, wala tubaliru, jangan nebeng, jangan berlebih-lebihan. Tak? Sebab kalau kita qamar macam biasa, kerana ambil wuduk, tertelang air, dimaafkan. Qamar wak nebeng, sungguh-sungguh, duk qamar, tertelang, batal. Jadi bab tu setengah ulama melarang orang menyelam ketika bulan puasa. Bukan mesti batal, kerana kemungkinan untuk masuk air itu lebih tinggi. Faham? Jadi kalau mau mandi, biasa je mandinya, air masuk juga dalam dubur, dimaafkan. Bukan mu yang sekalian masuk. Saya kerja beki kereta, kadang-kadang kereta asap telung. Batal tak saya telang asap kereta saya? Ada kerja budak ni. Orang lain makan nasi, makan asap. Biar lain nak tanya tak. Masuk yang batal ialah ain. Ain ni mana benda tokor. Okey, benda yang tokor. Kata setengah fuqaha, asap ini bukan benda tokor. Tapi pendapat yang lebih kuat, asap adalah benda tokor. Benda yang ainiyah dipanggil. Sebab tu isap rokok batal. Kerana apa? Rokok tak telang, asap masuk dalam beh pada kerongkong. Dia yang batal itu masuk siapa telang. Kalau masuk dalam mulut tak telang, tak batal. Nampak? Jadi dia kerja beki kereta pemain, dia test enjin, dia pergi telang asap, batal. Kalau asap masuk dalam mulut tak batal. Faham lagi? Sebab dasar kata asap ayam goreng bulan mulut tak batal. Yang batal al-aklu wasyurbu, makan dan minum. Apa erti makan? Melepaskan suatu ain lebih daripada rongga, tepat sebut huruf halak ni. Kita duk sebut a tu dia panggil halkum.
Faham? Lebih pada tu kita telan degak, itu orang panggil makan. Maka hukumnya batal. Jadi dia pomeng. Bila dia teh asap, dia pun makan asap. Ada tak pomeng itu? Bongok betul pomeng. Faham? Biasa asap termasuk pada mulut pomeng. Bila termasuk tak batal. Faham? Hak batal tu sengaja pergi makan asap. Nah. Betul tak? Ni kalau betul lah. Ramadan 1445 Hijrah, umat Islam di Malaysia mula berpuasa Selasa 12 Mac. TB3. Jadi panjang sikit boleh? Boleh. Siapa nak bertanya soalan lisan, bersedia. Tapi soalan yang berkaitan dengan Ramadan lah boleh tak? Ramadan, zakat fitrah, puasa, fidyah, kafarah, apa benda ni, witir, tarawih, Apa hukum imam baca panjang sangat sedangkan ada orang tua-tua di belakang dan orang uzur pula dah. Tapi bukan imam sini, dia rasa-rasa imam kat lain tau. Pasal tadi pendek baca. Hukum jadi imam ini kena ikut yang terbaik. Siapa yang terbaik? Laqad kana lakum Rasulullah fi Rasulillah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah ikutan yang paling elok. Dalam semua hal, dalam berperang, dalam aman, dalam musafir, dalam beribadah, dalam jadi imam, Nabi terbaik. Hukum baca panjang, tengok. Dalam kitab-kitab hadis, Nabi baca yang panjangnya solat subuh. Kemudian solat zuhur kurang sikit. Kemudian solat asar kurang sedikit. Solat maghribnya pendek, solat isya tak panjang sangat. Jadi kalau siapa yang nak terbaik, dibuat macam tu. Okey? Pada mana? Pada semayang yang orang ikut dia. Iaitu semayang 5 waktu dan semayang Jumaat. Nampak? Jadi kalau baca panjang boleh atau tidak? Jawabnya tengok. Panjang itu sampai memberatkan orang atau tidak. Kalau panjang tidak sampai memberatkan makmum, hukumnya boleh. Kalau panjang sampai memberatkan makmum, tak boleh. Tak boleh bukan makna tak sah, tak elok imam baca lagu tu. Kerana Nabi kata, iza ya'um ahadukumun nas, apabila seorang kamu menjadi imam kepada manusia, fal yukhaffif, hendaklah dia ringankan. Jelas lagi. Bila kamu menjadi imam bagi manusia, hendaklah kamu ringankan. Apa makna ringan? Kata ulama, jangan sampai menyusahkan orang yang ikut. Nampak? Ada dua makna. Yang pertama, terlampau panjang. Itu bukan meringankan, memberatkan makmum. Lawan bagi takhfif. Jadi taglid memberatkan makmum. Panjang sangat. Tapi kalau semayang yang orang tak ikut tak apa. Semayang tahajud malam-malam baca panjang, tak ada masalah. Imam Syafi'i dia masuk dalam Kaabah lepas tidur sekejap. Dia semayang tahajud 2 rakaat dalam Kaabah Imam Syafi'i. Rakaat pertama dia baca lepas Fatihah 15 juzuk. Rakaat kedua 15 juzuk. Jadi khatam dalam 2 rakaat 30 juzuk Quran. 2 rakaat. Dia keluar dekat dengan subuh. Imam Syafi'i nampak? Panjangnya baca. Rakaat pertama 15 juzuk. Nampak? Rakaat kedua 5 sejuzuk setengah jam. Kalau kita orang biasa baca. Orang hafal Quran 20 minit. Orang laju 17 minit sejuzuk. Okey? Imam Syafi'i khatam dalam 2 rakaat. Dia semayang seorang dalam Kaabah. Sampai orang tanya, ya Tuan, kenapa Tuan baca semayang panjang sangat? Sampai khatam Quran dalam 2 rakaat. Kata Imam Syafi'i, inilah amalan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an. Allah. Amalan Sayyidina Uthman. Orang-orang yang bakda. Hak cak naga.
Kita cak ayam berok kapur. Faham lagi? Tok cak naga deh. Gaji kalau cak naga mah 2 kali tarik putus meja. Nampak? Nah. Allahu Rabbi. Banyak ni baca dah, panjang ni. Tapi semayang yang tak diikut. Satu hari Ibn Abbas keluar malam. Dia berjalan lalu kok Masjid Nabawi. Kat Nabi lah, rumah Nabi sebelah masjid. Dia kata dalam hati dia, kalau nasib baik ada Nabi tubik mana ni. Tubik sungguh Nabi. Semayang tahajud di dalam masjid seorang diri. Ibn Abbas pun hunggar pergi dekat, faham? Ikut Nabi. Tu pun selalu ikut. Ibn Abbas pergi duduk belah kiri. Patutnya kalau ikut seorang, tu imam, seorang makmum duduk belah kanan. Kalau lelaki, faham? Kalau puang, seorang makmum duduk belakang. Ibn Abbas pergi duduk belah kiri. Ada anda lagi. Nabi tengah semayang, Nabi alih dia belah kanan. Nampak? Kata Ibn Abbas, Nabi baca lepas Fatihah surah Al-Baqarah. Gegar lutut ni. 286 ayat. Siapa berasa sejuk lah, sukanya dia sampai habis hujung Baqarah tu, sukanya hati, tiba-tiba dah wakak lagi. Nabi baca Ali Imran pula. Baqarah 2 jam dah, Ali Imran pula siang ni. Habis Ali Imran, dia baca An-Nisa, kemudian Maidah. Masa tu dah ikut tertib. Faham lagi? 4 surah baru rokok. Lepas tu dah ikut. 4 surah Nabi baca. Faham? Mutiara kali baca esok. 4 surah ni. Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Maidah. 7 jam. Siap. Faham lagi? 2 kali berhenti berok. Faham lagi? Nampak? Panjang. Tapi bukan semayang yang orang ikut ramai. Hak orang ikut ramai, iza ya'ummu ahlakum An-Nas, kalau kamu menjadi imam, salah seorang kamu, An-Nas akan manusia. Nampak? Ada hadis yang ila salat ahdakum bin nas, bila kamu salat ahadukum, salah seorang kamu, bin nas, dengan manusia, faliqafih, maka hendaklah ringankan. Pasal apa Nabi suruh ringan? Maknanya jangan laju sangat, jangan panjang sangat. Kenapa? Nabi kata kerana di belakang imam itu ada orang tua, ada orang sakit, ada orang puang dan kanak-kanak. Nampak? Jadi orang tua ada belakang kena ra'i, kanak-kanak kena ra'i. Pernah Nabi semayang, Nabi baca surah, ada budak menangis. Nabi pun potong dan rokok. Dan jadi semayangnya cepat. Cukup rakaat tapi derah. Kenapa? Kerana ada budak menangis. Nabi tak suka budak tu lama, mak dia payah nak akak dia. Jadi Nabi pendekkan solat, faham? Supaya derah salam, mak dia boleh ambil anak. Nampak lagi? Cara Nabi. Kita tu imam dan baca panjang itu, dengar budak menangis, lawan balik dengan budak tu. Budak caknya, wallahi, lawan budak. Faham lagi? Kawak panjang. Berat dan tu imam tu ni. Tapi kalau ajarlah tu ukip ading. So nak lawan juga, nak panjang ke dia. Berat tu imam. Tunjuk akhlak mulia Nabi. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ni diutuskan bukan wahyu saja, nak menunjukkan akhlak yang paling mulia. Budak nangis, lagi pendek bacaan. Kita budak nangis marah ke mak dia, apa nangis ni? Tak tahu. Mak dia kata mana aku tahu dah dia nak nangis. Tak, mungkin minyak dah turun. Budak-budak pergi semayang sejik, balik rumah, mana nak? Taubat nasuha dah mak. Apa? Panjang nak baca tu imam. Tak mugi dah. Apa? Tak pergi malang tak akhir, sekali tu lagi. Jangan, faham? Orang tua sampai neleh paper keting. Faham lagi? Tak? Hak laju sangat, siapa ngeleloh, anak untuk dengar duduk ikut belakang. Dah, orang tua ramai belakang. Orang tua umur 80. Tu imam dengar wa ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum
Tu imam dak tunggu ni bahang surah lalu. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna sya makmum dia nak suruh tu mustaqim. Faham? Nak tu baik tahi tu. Nah, nyanyi kau orang. Nah, tamu gila sejik tamu gila. Apa? Leloh. Nyanyi leloh. Nah, dua kali ikut imam meninggal dunia. Faham lagi ni? Apakah malam la tanda malam Lailatul Qadar? Mu nak tanda. Tak payah tanda-tanda lah. Beramal setiap malam. Dalam kitab Yas'alunaka Fiddin, Dr. Ahmad Syarbasi orang Mesir. Dia kata membuat setiap malam amal. Lah, tambah sama. Satu malam dengan malam kedua, biar banyak malam kedua kalau boleh. Malam 3 Ramadan lebih banyak. Sampailah 10 malam terakhir berganda-ganda dah. Jadi siapa yang beramal setiap malam, dia tak dapat betul-betul Lailatul Qadar pun, dia dapat CP-CP tak apa dah. Kerana Lailatul Qadar itu besar sangat. Tak dapat ganda 80 tahun, dapat ganda 8 tahun pun mujur dah. Faham? Jadi jangan berhenti beramal 1 Ramadan 2, 3, 4, 5 dan sampai 30. Faham? Sebab ada orang yang nak tuju tu saja. Cuma tidak diberitahu. Nah, kebanyakan kemungkinan besar malam ganjil. Kemungkinan yang paling besar 10 malam yang terakhir. Faham? Tapi tidak mustahil berlaku pada Ramadan. Yang penting kita kena ingat, bulan Ramadan bukan bulan beramal. Bulan lain bulan beramal. Bulan Ramadan bulan tambah lagi amal biar banyak dari bulan lain. Faham lagi? Soalan seterusnya, boleh tak khatib berhenti antara dua khutbah, minum air dan bercakap dengan Tok Bilal? Nampak tak? Sebaiknya keluar daripada khilaf, walaupun ulama membenarkan makan dan minum ketika khutbah. Dia berhenti, dia minum air setegak, tak apa. Yang tak boleh imam minum air masa semayang. Faham? Berhenti tayat akhir minum air, tak boleh. Faham? Ada pun baca khutbah, ada fuqaha mengatakan ya, tidak membatalkan apa-apa. Hukumnya harus, mana kita lekat minum air setegak. Sama macam orang yang berceramah. Okey? Tapi jangan kutip derma ketika khutbah. Faham? Ingat dah? Khutbah bila cakap jangan buat apa. Hak lepas-lepas nak orang ni kita tak reti. Faham? Akan datang kalau dah start baca khutbah, hadirin jemaah sekalian, dah sah kutip derma. Banyak kat masjid bila orang tengah baca khutbah, dia buat jalan tong. Faham? Nanti orang tak dengar khutbah. Tong sampai depan muka dia pun seluk kacek. Pasal ada 10 iya ni, natang mana pun tak. Nah, jadi khutbah kau duduk baca, Allah kata fastami'ulah, usaha dah sampai dengar khutbah. Dah lalu tong depan kita jadi lala dah. Faham? Jadi biar habis mayang baru buat gerak tong. Faham? Sambil derma, sambil kita berzikir membesarkan Allah. Soalan seterusnya, malam Jumaat mana afdal, baca Yasin atau surah Al-Kahfi? Pula dah cari pasal belaka. Al-Kahfi surah daripada Quran, Yasin pun surah daripada Quran. Ada kelebihan, semua ada kelebihan. Kerana apa? Kerana 114 surah semua ada kelebihan. Cuma ada kelebihannya datang dalam hadis, ada kelebihannya tidak disebut dalam hadis. Jangan kita kata oleh kerana dalam hadis tak sebut kelebihan, kita jangan kata ayat ini, surah ini tak ada kelebihan. Semua ayat Quran kalamullah. Semuanya kitabullah. Ambillah surah mana pun, membaca satu huruf je 10 pahala. Paling kurang. Nabi kata gua ni, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf daripada Quran. Satu huruf. Nabi kata tak surah mana? Tak ada kata. Faham? Man qara'a harfan, barang siapa baca satu huruf min kitabillah, dari Quran, falahul hasanah, maka dapat bagi dia 1 pahala. Kemudian Nabi tambah al hasanatu bi asyri amsalihha. 1 pahala ganda 10. Siapa yang baca alif lam mim, Nabi kata dia bukan dapat 3 pahala,
30 pahala. Alif 10 pahala, lam 10, mim 10. 30. Baca kalau kita sibuk nak baca alif lam mim saja padang dah. Nak baca Yasin panjang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallahul azim. Faham? 30 pahala. Kalau sibuk lagi, urusan banyaklah kapung, nun. Sadaqallahul azim. Sehuruf je. Baik pada baca Facebook surat khabar. Betul tak? Kenapa? Falahul hasanah. Al hasanah bi asyri amsalihah. Siapa yang baca Fatihah, Fatihah ada 156 huruf. Kali 10, 1560 pahala. Kali 4 kalau kita semayang Isya kat gini. Tu baru Fatihah. Belum pahala semayang, belum pahala rakaat, belum pahala sujud. Betul tak? Lepas tu mari belajar. Ni suruh mari dengar tak mau. Uduh perangai. Muka dah lah uduh. Perangai pula uduh tak mau mari dengar. Tak? Mari dengar. Betul. Semayang kita jadi betul. Baca Fatihah jadi betul. Tahu halal haram. Tahu benda salah. Siang cari dunia. Malang akhirat sekejap. Baru hasanah pi dunia. Hasanah pi akhirat. Dunia hasanah. Apa? Ada kereta, ada rumah, ada motosikal, ada bini, ada anak, ada kebun. Hasanah pi dunia. Malang hasanah juga fil akhirah. Ni siang saja cari makan kedarah, malang ngajar dak gi. Oh, uduh perangai. Kalau orang tanya dak mana dak gi, macam-macam alasan. Maklum dak rajin gi orang ngajar sejik itu. Habis ustaz dah kita panggil ngajar dak mari sama maklum ni. Kita nak pergi sangat bapak gitu, tapi tu lah dak boleh nak duduk lama jadi tubik tahi. Macam-macam penyakit bolong. Asal nak cari akhirat, bekak ni, bekak otak, tubik darah ke hidung, tubik gembong, tubik buasi. Ala bagi biti, melenggang maklum dia ambil bering. Nampak? Sulung binti Draman RM600. Maklum. Maklum. Tapi bukan kalah ajar lah. Ajin tu. Tak ada gitu sini tau. Berat nandang. Tahu tak? Mari je. Tempat kita masjid. Subhanallazi asra bi'addihi laila. Maha suci Allah memperjalankan Nabi Muhammad Marisal Merah laila pada waktu malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjid haram ke masjid Baitul Maqdis. Nak khabar masjid ni tempat terbaik. Kita dah hari sejik. Macam beruk. Lagi. Beruk mari sejik. Lembu mari sejik. Dah hari. Demu dah hari. Adik-beradik beruk ke mana? Dah. Dia binatang ni dah cara ke masjid. Orang beriman cara masjid. Faham? Al-mu'minu himmatuhu ilal masajid. Orang beriman hati dia duk teringat nak pergi sejid. Wal bahimah himmatuha ilal akli wasyurbi. Dan binatang lembu kambing kurban hati dia duk ingat nak makan nak minum, nak makan nak minum. Ada beza tak situ? Jadilah jadi orang pula. Tahu tak? Jadi mana baca Yasin? Malam Jumaat nak baca apa? Bacalah sebarang surah. Faham? Malam Jumaat malam apa baca? Kenapa? Yasin pun Quran, Al-Kahfi pun Quran. Okey? Nabi sebut dalam hadis yang lain, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah kamu akan Quran. Faham? Tak kira surah mana pun. Kau pandai mau. Faham? Kerana sungguhnya Quran itu datang pada hari kiamat memberi syafaat pertolongan kepada pembacanya. Baca lah surah mana pun, malam Jumaat malam apa pun. Faham? Tapi kalau nak tanya nisbah afdal, dia ada kaedah dia pula. Ulama kata kalau nak nisbah afdal lagi, padahal baca Quran tu afdal dah. Nak afdal lagi ialah apa yang datang mantuk di dalam hadis. Apa yang tersurat di dalam hadis itu paling afdal.
Faham? Maka datang kepada kita perintah baca Yasin dalam hadis. Yang kedua, perintah baca Al-Kahfi dalam hadis. Faham? Dalam hadis yang sahih, baca Al-Kahfi, Nabi kata mana? Man qara'a suratal kahfi lailatal jumaah. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat. Wa fi riwayatin yaumiha, pada siang Jumaat. Okey. Kemudian hak Yasin Nabi kata mana? Man qara'a Yasin fi lailatin, nampak? Ghufira lahu. Barang siapa yang baca Yasin pada waktu malam, Allah ampunkan dosa dia. Jadi kalau tengok pada hadis ni, paling afdal kalau malam Jumaat baca surah Al-Kahfi. Ni sebuah hadis. Faham? Tapi kita orang-orang tua kita dulu dibaca surah Al-Kahfi ke Yasin? Yasin. Jangan berhenti. Tambah selagi Al-Kahfi. Nampak? Dua kekayaan kita dapat. Betul tak? Kita tak mau baca Yasin dah malam Jumaat. Betul tak? Jadi mulai ni kita tambah Al-Kahfi. Yasin 15 minit. Al-Kahfi 20 minit. Dang tak dengan Isa? Dang. Okey, orang lidah lambat ni, hak lambat sikit. Yasin 20 minit. Al-Kahfi 35 minit atau 40 minit, 1 jam ambil masa. Nak dah molek lepas garik Isa selalu. Okey? Jadi kalau mau nak baca Yasin dan mau baca Al-Kahfi, tak ada masalah, boleh pahala. Mau nak baca surah lain pun tak ada masalah. Tapi ulama kata bila Nabi kata fi lailatil jumaah, pada malam Jumaat, hak tu paling afdal. Jadi kalau kita nak baca je, nak baca Yasin atau nak baca Al-Kahfi malam Jumaat, maka baca Al-Kahfi lebih afdal. Okey? Mak ayah hamba mati dah, hamba rasa dia ada tinggal puasa, bagaimana nak ganti? Pula dah. Mak ayah dia mati dah. Dia nak qada gua ni. Dengar baik-baik. Siapa yang mati ada hutang puasa, boleh tolong puasa waris dia. Anak cucu dia. Faham lagi? Suami atau isteri dia. Man mata walau siam wa alaihi sama anhu waliyuhu au kama qala. Barang siapa yang mati ada tinggal puasa, ada hutang puasa, hendaklah puasakan daripada ahli warisnya. Faham lagi? Jadi kalau ayah kita ada tinggal puasa 3 hari, faham? Anak qada. Dan nak qada gua ni, puasa macam biasalah. Tak ada lain sikit, jangan makan tengah hari pula. Puasa macam puasa Ramadan. Faham? Daripada subuh sampai garik, cuma niatnya. Aku berniat qada puasa Ramadan daripada bapakku, daripada ibuku, kerana Allah Ta'ala. Faham lagi? Biasa kita niat biasa, aku berniat puasa Ramadan esok hari fardu kerana Allah Ta'ala. Tapi kalau nak qada orang mati dah, aku berniat puasa qada Ramadan esok hari daripada bapakku, daripada abangku. Faham? Kerana Allah Ta'ala. Okey? Boleh tak puasa orang yang sakit ada wayar dalam hidung dan mulutnya? Boleh. Orang yang sakit boleh tak kalau tak puasa? Ini soal tu dulu. Orang sakit boleh tak kalau tak puasa? Boleh tak? Boleh. Dia kata tak boleh, orang sihat. Apa dia uzur orang yang tak puasa? Orang sakit lah. Atau musafir. Allah sebut dalam Quran, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa di kalangan kamu termasuk duduk kala ajar ni, kalau sakit, dak gerak nak puasa, sakit, rebah motor, ditepuh di lori, sakit kronik, sakit perut, nak maka boleh tidak puasa. Iddatum min ayyamin ukhar. Berapa hari tinggal? 3 hari sakit. 3 hari tak puasa? 3 hari. Qada 3 hari lepas raya. Jelas? Tinggal 8 hari, qada 8. Jangan qada 7. Tinggal 5, qada 5. Tu fa'idatun min ayyamin ukhar. Ambil bilanganmu tinggal, qada pada hari yang lain. Maksudnya lepas raya.
Okey, tapi sakit berat, sakit sikit, tak boleh buka. 4 hari tak puasa anak dara dia. Mak dia cakap, Aku tengok mau 4 hari dah rasa apa dia joy. jerawat mak. Hai jerawat dah boleh. Faham? Sakit yang berat, kalau puasa jadi rebah, kalau puasa jadi pitang, kalau puasa jadi sakit sangat dah boleh nak bangun, kalau puasa jadi larat, penyakit jantung dan sebagainya. Faham? Boleh tidak puasa. Orang tua pakai gigi palsu dan alat pendengaran telinga, batal tak puasa je. Dengar baik-baik. Yang batal puasa memasukkan benda lebih pada tekak, lebih daripada tulang hidung, lebih daripada gegendang telinga, masuk pada batin kemaluan. Kalau alat pendengaran tak masuk di gegendang, lubang telinga ya. Lubang telinga dah batal. Yang batal batin telinga. Mana? Belakang gegendang. Kita ambil jari kita jolok lebih dalam lagi, tak batal lagi. Yang batal ambil obat cuah ke dalam lubang telinga sampai jadi dengung kepala, menunjukkan air melepasi gegendang, sudah batal. Faham? Dah dalam mulut dia pakai gigi palsu tak batal. Nah, rasa pakai gigi palsu ni orang konyol gigi. Orang konyol gigi pagi-pagi, buh kolgatil, buh dalam mulut konyol. Faham? Batal tak? Tak batal. Dalam mulut tak batal. Ni lepas kerongkong. Hak lebih dekat ubuk ni amino ni. Dekat ni faham? Ni halkum. Orang Arab panggil huruf halak. Kalau situ, kalau huruf terbit situ, kalau jumpa dengan tanwin, dia dah boleh dengung. Faham? Kalau nun mati jumpa dengan qaf, dia dengung. Jumpa dengan kah, dia dengung. Mangka. Tapi kalau mang jumpa dengan hamzah, hamzah tubik ke mana? Tubik ke halqah ni. Aku, awak. Sini. Kalau jumpa dengan halqah, tak boleh dengung. Mang kena baca gitu. Jangan mang mana balik awal. Faham? Itu panggil huruf halak. Faham? Halqung ni. Butil kung tu. Jadi gonyol gigi batal tak? Kita gonyol gigi, wak masuk ni beru gigi dalam mulut, wak masuk sugi dalam mulut, batal tak? Tak batal. Dah kagum gigi palsu lagi tak batal. Gonyol tangan. Lagilah tak batal. Soalan seterusnya, hukum bersugi di bulan puasa pula dah bersambung. Bersugi di bulan puasa. Apa makna bersugi? Maksudnya ialah membersihkan mulut dengan menggunakan perkakas. Kalau tak guna perkakas, guna air je koma, itu bukan siwak, itu madmadah namanya, berkoma. Bersugi maksudnya kita bersihkan gigi dan mulut guna alat. Kita ambil lidi, kita cokai mulut, orang panggil sugi itu. Kita ambil buluh, kita cokai gigi, orang panggil bersugi. Kita pergi makan kedai, lepas tu kita ambil kayu cokai gigi tu, faham tak? Kan ada kan? Kayu cokai gigi tu kan halus-halus. Nah, kita buat luruk. Tu panggil siwak kau tu. Perbuatan membersihkan mulut menggunakan perkakas. Faham? Jadi hak paling afdal dengan kayu arak. Hak budak-budak duk pakai tu, hak batang banyak tu. Itu afdal. Dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami Dr. Wahbah Zuhaili panjang di sini kelebihan bersugi dan kelebihan kayu arak tu sendiri. Tak? Jadi hukum bersugi ketika puasa ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, tidak disunatkan setelah masuk waktu zuhur. Mana sebelah pagi. Okey, sebelah pagi sunat bersugi, dah masuk dah waktu zuhur, dah sunat dah bersugi. Okey, pendapat yang kedua, zuhur sekalipun masih sunat bersugi sampai petang. Jadi dua-dua pendapat ni kita nak ikut mana satu, betul lah ke? Tak? Pendapat yang muktamad yang dipatuakan dalam mazhab Syafi'i, bila zuhur tidak disunatkan lagi bersugi. Pendapat Imam Nawawi dipanggil Ikhtar Nawawi, nampak, walaupun zuhur masih lagi sunat bersugi macam biasa. Faham? Jadi boleh pakai mana-mana pendapat. Mana yang lebih baik, solat tarawih 20 atau 8?
Jawabnya yang mana banyak kamu bergerak? 20 ke lapang? Banyak kamu rokok sujud tunduk 20 ke lapang? 20. Kaedah kita ma aksaru fi'la aksaru sawaba, lebih banyak bergerak, lebih banyak pahala. Oleh kerana itulah ulama-ulama mutaakhirin, kalau siapa yang nak buat 8 rakaat, hendaklah dipanjangkan akan qiyamnya. Faham? Dipanjangkan qiyam, maknanya dipanjangkan bacaannya supaya lebih banyak dapat pahala. Kenapa? Nak bandingkan 20 sudah tentu orang yang banyak pahala kerana banyak rakaat. Okey? Apakah hukum ziarah kubur di pagi raya atau ada tempat pergi hari raya ke-6 pergi di kubur? Baik. Dia kata ada setengah kampung tu raya 6 pergi kubur. Apakah hukumnya? Atau hukum ziarah kubur di pagi raya. Faham? 1 Syawal, faham? Balik sejik mayang, dia pergi ziarah kubur tok dia. Apakah hukumnya? Hukumnya haram kalau telanjang. Orang sini pakai baju tak? Ni. Ambil. Dengar baik-baik. Hukum ziarah kubur tidak ada disebut dengan hari. Nabi kata kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu awal-awal masuk Islam ramai tak faham lagi. Ramai lagi bawa perangai jahiliah. Aku larang mu dulu tak boleh ziarah kubur. Sekarang fazuruha, maka sekarang ziarahlah kamu semua akan kubur. Fa innaha tuzakirul akhirah, kerana sungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan akan dunia akhirat kita nanti. Betul tak? Jadi ada tak Nabi sebut jangan ziarah hari raya? Ada tak? Tu kena faham baik. Ziarah kubur tu umum. Jadi nak ziarah hari raya boleh, petang megang belum raya boleh, hari ni 10 Syaban boleh, hari Jumaat boleh, hari Selasa boleh, pasal tak sebut hari. Faham? Lain Nabi kata ziarahlah kubur, jangan ziarah hari raya. Baru betul. Tiba-tiba Nabi berumum, zuru kubur, semua kamu ziarahlah kubur. Jadi ni ziarah petang megang boleh, 1 Syawal boleh, faham? Raya 6 boleh, kau anda dia. Tak usah cara kita, faham? Semuanya boleh. Yang salah ialah kita beriktikad mesti ziarah kubur hari raya. Itu baru salah. Faham? Tidak ada mesti hari raya ziarah kubur. Faham? Ada orang senang ziarah 2 hari belum raya. Dia pergi 2 hari belum raya. Ada orang dia senang ziarah hari raya. Pasal hari lain dia sibuk nak balik kampung lain. Faham? Kok pandamu tak sabar lah. Orang yang patwa tak boleh ziarah kubur hari raya, bukan orang alim tu, orang jahil. Orang dah reti hukum hakam. Ziarah kubur hari raya silakan, boleh pahala sama kerana Nabi suruh. Nabi tak kata ziarah hari raya, Nabi kata zurul kubura, ziarahlah akan kubur, termasuk hari raya. Faham? Soalan seterusnya, mandi sunat kena ratakan sama macam mandi wajib ke? Ya. Kalau ada rata, kurang pahala kita. Niat mandi sunat boleh pahala dah, mandi tak rata pula, kurang sempurna. Faham? Bila ibadah kurang sempurna, kurang ganjarannya. Soalan seterusnya, lelaki musafir seorang diri boleh solat jamak qasar tak? Boleh. Syaratnya musafir. Faham? Apa makna musafir? Orang yang berjalan, yang tujuan dia nak sampai ke tempat 85 km ke atas. Dalam hadis tak sebut kilometer, tak sebut batu, sebut barid. Tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tidak pernah jamak kurang dari perjalanan 4 barid. Ada sebut barid dalam hadis. Faham? Dan marhalah disebut dalam hadis. Okey, kilometer tak sebut, batu tak sebut. Cuma ulama kira. Jalan kaki dulu ulama-ulama kira nak tahu 2 marhalah tu berapa. Sekarang dapat keputusan lebih kurang 85 km. Dah kurang tu berapa? 81 km. Faham tak lagi? Jadi kalau orang lelaki seorang daripada Kalang Ajar nak pergi Kuala Lumpur, Kuala Lumpur sudah 400 km. Daripada tu lagi. Faham? 400 km dah tu. Okey?
Boleh tak pergi? Musafir. Musafir dah tu. Boleh jamak, boleh qasar. Faham? Yang tak boleh, nak pergi dekat. 6 kilo, nak pergi Balai Raya. Faham? Jamak qasar tak boleh. Hukum orang kait buah tak puasa sebab letih. Jawabnya, boleh dan tak boleh. Orang yang kerja kait buah ni boleh buka ke tak? Boleh. Bila? Kalau dia tangguh kait, rosak buah. Kalau dia teruskan puasa, tak rok nak kait. Kalau dia tangguh kait, rosak buah. Boleh. Kitab besar ada, kitab kecil. Hidayah tu Sibiang ada. Tuan Hussein Nasir Kedah. Ulama besar lama. Faham? Cucu Arsyad Banjari. Tak? Yang tak bolehnya, benda tu dia boleh buat, boleh tangguh. Dia buat juga tengah panas, suara diri, keletihan. Tak boleh. Faham? Kerja-kerja yang tak boleh kita tangguh. Tangguh jadi mudarat. Tangguh merosakkan harta benda. Tangguh jadi masalah. Faham? Barulah boleh berbuka. Hukum jual roti, jual air pada orang yang laki-laki di bulan puasa. Gua ni ramak. Dia kat sini. Ingat bandar ya ada. Jual nasi, jual makanan kepada orang siang hari bulan puasa. Hukumnya harus. Melainkan orang yang wajib puasa, haram jual. Jika mana? Jika dia nak makan ketika siang. Tapi kalau dia nak makan ketika malam, harus jual. Kalau kita ragu, ni nak makan selalu ke nak makan malam karang? Tak boleh jual. Kerana Nabi kata, dakma yuri buka. Kalau orang yang meragu, jangan berurusan. Faham? Dan kalau orang lain, boleh jual. Contoh, orang yang tak wajib puasa, boleh jual. Siapa tak wajib puasa? Bini kita haid, wajib tak puasa? Perempuan haid, boleh beli nasi tengah hari. Kita jual, harus. Nampak lagi? Kerana dia tak wajib puasa. Kanak-kanak wajib tak puasa? Tak wajib. Harus jual makanan. Orang musafir wajib tak puasa? Tak wajib. Harus jual makanan. Orang sakit berat, boleh berbuka? Harus jual makanan. Yang haram, orang yang tidak ada uzur boleh berbuka. Kita jual dia makan siang hari. Haram. La ta'awala ta'awanu alal ismi. Allah kata jangan bertolongan, jangan tolong dalam bab melakukan dosa. Makan siang hari bulan puasa, Ramadan, orang yang gagah, tak ada uzur, adalah satu dosa. Jangan tolong dia, termasuk jual beli. Jelas tak lagi? Apakah yang dimaksud kerana ambil wuduk 3 kali rata, walau ambil 3 kali atau 3 kali walaupun tak rata, kira guana? Musang dia orang ni. Tanya orang, dia buat musang. Faham? Ambil wuduk sah 1 kali. Afdal 3 kali. 2 kali lebih baik dari 1 kali. Faham? Tu. Kana Nabi SAW iza tawadda'a salasa. Kata Ibn Abbas, adalah Nabi SAW bila dia ambil wuduk, dia ambil 3 kali. Okey? Bila dikatakan sekali? Sekali itu ialah basuhan yang rata. Contoh, Allah kata, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan kamu dari hujung jari sampai ke siku. Okey, ni nak khabar sekali. Okey, kita basuh jari-jari, lepas tu belakang tapak tangan, pergelangan tangan, lepas tu basuh sampai ke siku, rata dah. Dia panggil sekali. Sama ada sekali jiruh atau 4 kali jiruh. Faham? Basuh sekali ya, sekali celup, rata sekali. Tapi kalau kita ambil, kita jiruh sini separuh, ambil lagi jiruh kat ni pula, ambil 3 kali cedok baru sampai rata, habis dia panggil sekali, walaupun 3 kali cebok. Maknanya basuhan sekali itu basuhan yang rata seluruh anggotanya. Faham? Jadi lepas dah rata dah, walaupun 4 kali jiruh, dipanggil sekali. Sunat tambah 2 kali lagi. Basuh muka, ambil air, basuh kena atas saja, bawah tak kena lagi. Lepas tu ambil yang kedua pula, baru kena bawah dengan dagu-dagu rata. 2 kali sapu, nampak lagi? 2 kali basuh, dia panggil sekali baru. Sunat tambah 2 kali lagi. Faham tak? Soalan seterusnya.
Apakah hukum guna barang banjir yang hanyut seperti penyapu dan meja makan? Barang orang banjir bila hanyut dia kutip alik muh dia. Sedap gamuk. Faham tak lagi? Tak. Kalau barang mu orang kutip ke mana mu rasa? Mu suka tak? Barang mu banjir, hanyut, orang pakai ambil belaka. Mu suka tak? Ada jangan awak korang gitu. Tak. La yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna iman kamu sampai kamu suka berbuat pada orang lain apa yang kamu suka pada diri kamu sendiri. Begitu juga muqabil dia, apa yang kamu tak suka pada dirimu jangan buat pada diri orang lain. Nah, jadi kalau ada hanyut-hanyut banjir tu, ulama masukkan dalam bab luqtah, barang hilang. Okey? Hendaklah diiklankan. Nampak? Macam kita jumpa barang orang, boleh ambil kita. Kita jalan-jalan jumpa ratamah. Tepi jalan. Nak harga 1000 contoh. Boleh tak kita ambil ke kita? Kan Nabi pesan arifhu haula, hendaklah kamu iklankan penemuan itu 1 tahun. Mu pakai tekak mu. Oh sedap gamuk. Lepas tu hidup beragama. Faham? Nak tahu hidup beragama, belajar. Ajar yang kita belajar ni lah aturan agama. Hidup kita ni diatur oleh Allah dan Rasul. Kita pun ikut peraturan tu. Bawa panggil Muslim. Kerana hidup kita diatur. Kita keluar rumah. Nak bangun pagi. Allah atur hidup kita. Tak boleh tak semayang. Kena semayang dulu. Nak keluar rumah. Tak boleh gini. Kena begini. Siapa tempat kerja. Kena buat gini. Jangan buat gini. Jual beli dengan orang. Jangan timbang gini. Tak baik buat gini. Kan diatur. Tahu tak? Itu peraturan hidup tu panggil hidup beragama. Hidup yang ikut peraturan. Siapa atur? Allah dan Rasul. Kita tak mau ikut peraturan. Jumpa ratamah bang kita. Jumpa biti bola kocek. Bacaan sunat wajib tak dengar di telinga. Kalau yang bacaan yang wajib dengar. Bacaan yang sunat kita dengar. Tak dengar tidak dapat pahala. Bacaan wajib tak dengar, tidak sah sembahyang. Faham? 30 Syaban boleh tak lagi puasa sunat atau qada? Boleh lagi puasa qada. Puasa sunat boleh lagi kalau nak puasa. Faham? Yang masuk dalam perselisihan ulama hari Syak. Kerana yang sepakat ulama yang haram dan tak boleh kita puasa 5 hari saja setahun. Hari raya puasa, hari raya haji, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. 5 hari ni ya sepakat ulama tak boleh puasa. 30 Syaban boleh lagi. Kan Nabi pesan dah. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Petang 29 Syaban, gilah tengok anak bulan. Kalau nampak anak bulan, esok puasa. Kemudian Nabi kata balik, 29 hari bulan Ramadan, gilah tengok sekali lagi anak bulan. Kalau nampak, esok raya. Fa in humma alaikum. Maka jikalau kamu pergi tengok dah anak bulan, tapi gelap nak hujan, tapi awang tebal, tapi kabur tak nampak. Faham? Fa akmilu iddata Sya'ban salasin. Jadikan Sya'ban bulan ni 30. Bermakna esok 30 Sya'ban. Puasa tak lagi? Tak lagi. Lusa baru puasa Ramadan. Dah esok kita nak puasa sunat, boleh ya. Faham? Cuma kalau saja-saja tidak digalakkan kerana ada hadis iza intasafa Sya'ban fala tasumu. Bila sudah 15 Sya'ban nisfu, sebaiknya kalau tak ada keperluan tidak berpuasa. Okey? Soalan seterusnya. Apakah hukum kaki menghadap kiblat? Ada imam kata tak boleh. Kalau dia di Mekah katanya haram. Kalau di Malaysia boleh kira lagi lah. Ada ustaz kata boleh. Yang tak boleh pada Quran. Yang betulnya tak boleh hancurkan kaki pada Kaabah. Ini ada larangan. Dalam Tuhfah pun ada. Okey? Tapi kalau hara kiblat tidak dilarang. Kerana apa? Kerana orang yang sakit ada 2 cara duduknya. Kalau siapa yang sakit, mak dia sakit di rumah tak boleh nak bangun, hendaklah dia letak 2 cara. Cara pertama macam orang mayat dalam kubur. Faham? Cara kedua kaki ngadap kiblat. Kalau kaki tak boleh ngadap kiblat, kenapa ulama suruh buat cara itu? Faham? Kaki ngadap kiblat,
Pala lapik batal 2 tik, mudah mak kita yang sakit nak solat. Allahu Akbar. Bang, ngadap kiblat dah. Faham tak lagi? Tak ada masalah. Yang tak boleh Quran ada depan, kaki hala ke Quran. Kalau dekat pada uruf, haram hukumnya. Soalan seterusnya. Sikit lagi. Tengok muka macam nak alik lagi dah. Tok Imam mayang Isya dah ingat berapa rakaat? 3 atau 4? Bagaimana cara ni nak selesai? Dengar baik-baik. Siapa yang semayang kemudian dia tak tahu berapa rakaat dia? Nyakit ni lama dah. Nabi cerita dalam kitab-kitab hadis. Nabi ni 1400 tahun kat 1500 dah. Faham? Dekat 1500 tahun mana penyakit lama ni. Siapa punya kerja siapa kita dah ingat rakaat? Tang Sri dia ni pakak dia. Tang Sri apa? Tang Sri Tang. Faham lagi? Nata setang. Dalam Muwatta Imam Malik, Nabi cerita bila kita habis qomat, setan mari. Dia kata, ya fulan, uskur kaza. Hei Syekh, setan kata, cuma ingat benda ni. Kalau jenis main sawit, cuma ingat galah sawit kat mana meletak. Faham lagi? Tengah membayang tak? Tu mu terlibat dah tu, suka dah tu. Tak apa, bukan mu sakar, lain gitu juga. Lima lam yazkur, supaya dia ingat benda-benda yang dia tak ingat. Dia tak ingat dah. Faham lagi? Dia dah ingat dah. Setan suruh ingat. Lepas tu kita Allahu Akbar. Allah helmet. Tak ingat pun helmet awak masuk. Faham tak tu? Semayang ni untuk ingat siapa? Cik jawab. Ingat Allah. Aqimi solata li zikri. Dirikanlah solat supaya mu ingat pada aku. Dah kita ingat dah Allah. Dah. Sebab tu kita kena banyak istighfar, banyak selawat, minta maaf. Kalau nak muka kita ni masuk surga dah, masuk muka kita. Muka porang ini macam kucing belong ni. Tak layak muka kita. Betul tak? Sahabat ni semayang ni, sahabat tak gerak, burung duduk atas kepala. Kerana diamnya sahabat semayang, macam tiang kayu panjang berdirian. Siapa burung tak ingat, mari duduk atas kepala. Kita ni burung ada duduk atas kepala kita. Kalau kita mayang, bewok semua tengok. Faham lagi, dia kata natang benda lepor kali. Dadang seminit garu dah. Allahu Akbar. Garu dah. Ada. Wadah lagi Allah. Belah takbir, belah garu. Ada nak awak gua ni. Kosyok ni yang paling komang kali rendah ni tak ada dah. Tadabbur wa tamakun. Perhati makna dan diam, tidak tergaru-garu. Ni kita macam beruk mayih. Mayang tak? Erak renang. Muka comel, perangai macam beruk. Kalau gatal tu sampai mengganggu kosyok tu lain. Okey? Jadi kita tu ada ingat. Seorang laki-laki, dia ni zaman dulu, zaman ini zaman Imam Syafi'i, zaman Imam Hanbali. Orang dulu, orang kaya dia ada peti besi. Di Sinang bola harta dia tu. Orang sesak, dia tak ada peti besi orang zaman dulu. Jadi kalau dia nak jalan jauh, musafir, dia tak bawa peti, mah-mah. Dia tanam kat pokok tu, kat tiang ni, belakang tu, kat bukit, jauh pada rumah. Faham? Tamu orang curi. Faham lagi? Gali tanam. Jadi orang lelaki ni, dia balik musafir, dia tak ingat. Kat mana cari kat tu, tak jumpa, tak ingat. Dia tak ingat nak tanda, faham? Nah lagi, dak jumpa cari barang dia. Dia kata gini, mungkin jumpa di Baghdad ada seorang ulama namanya Imam Ahmad. Nak minta dia tengok kat mana mu letak, mu dak ingat. Dia sapa di rumah Imam Ahmad, dia kata kita nak khabar sipang kita kambuh barang, balik cari dak jumpa, dak ingat kat mana. Imam Ahmad kata tak apa, dia ambil wuduk semayang. Dia kata bukan kita nak hari semayang, nak hari minta tolong tengok barang. Semayang rumah kita boleh semayang. Mak kata tak apalah, mu ambil uduk dulu, semayang dulu 2 rakaat kat gigu khabar. Lepas semayang dia tidak apa, jumpa dah. Masa semayang dia ingat dah. Faham lagi? Dalam bayang tu ingat dah. Oh kat ni.
Mu tu. Betul tak? Kita lah tu, faham? Tengah rokok ni, Maliki Yaumiddin. Padahal rokok, kok mana mari Fatihah. Faham? Tayat akhir, wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Doa iftitah tu, nak buat aku ni. Tak? Banyak sedekah, banyak istighfar. Tak? Jadi gini, Nabi kata kalau kita ragu, 3 kepak. Nah, tak pasti yang mana se. Fal yabni ala ma istaiqan, ambil yang kita yakin. Faham tak lagi? Jadi 3 dengan 4. 3 yakin ke tak? 3 yakin dah. 4 yang kita ragu, buat ke tak lagi? 3 sahih dah, maka ambil 3. Jelas tak lagi? Jadi bila ambil 3, tambah 1 lagi. Okey? Makmum pisah dengan imam pasal imam naik 5 rakaat. Imam sembahyang 5 rakaat Zuhur. Kalau sengaja, batal. Kalau menambah benda yang kurang, harus. Contoh imam ini tersalah naik 5. Dia sepatutnya 4. Dia salah pergi berdiri 5. Makmum kena tegur, subhanallah. Jangan kata 5 dah. Batal sembahyang makmum. Faham? Subhanallah. Gitu. Jadi imam tengok boleh berpaling. Oh, orang duduk pula ke? Aku salah lah tu. Duduk. Okey? Tapi ada juga imam sengaja naik 5. Sebab apa? Sebab dia ada telah teringat salah 1 rakaat yang lepas tidak sah. Contohnya baru teringat rakaat 3 tadi aku dah baca Fatihah. Sah tak rakaat tadi? Tidak sah. Wajib tambah 1 lagi. Batu makmum kata ulama ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama makmum, faham tak lagi? Duduk dalam tayat akhir, tunggu imam. Faham? Tunggu imam, nanti imam duduk, tayat akhir bersama, salam bersama imam. Faham tak? Atau kita niat cerai dari imam. Boleh juga. Faham? Imam naik 5, aku cerai daripada imam. Dalam hati gitu sudah memadai. Daya katalah 3 talak, 4 talak daya kata. Faham? Aku cerai sudah memadai. Okey? Soalan seterusnya, tu imam tak ingat baca kunut, dia tak sujud sahwi. Siapa yang semayang subuh, sunat baca kunut. Siapa yang terlupa baca kunut, sunat dia sujud sahwi. Siapa yang tak sujud sahwi, sah juga semayang dia. Cuma sujud itu menambahkan apa yang kurang, iaitu dia ketinggalan satu sunat yang besar, sunat abad, sunat baca kunut. Ingat sunat baca kunut, tapi siapa tak baca tidak batal, kerana sunat ini tidak mempengaruhi batal atau tidak. Yang batal sembahyang tinggal rukun. Faham tak lagi? Baca kunut subuh bukan rukun, sunat. Siapa baca dapat pahala, dapat kelebihan doa kunut. Tapi siapa terlupa, sunat sujud sahwi sebelum salam. Faham? Tapi dia lupa pula sujud sahwi, sah juga solat dia. Jika imam sujud sahwi, makmum tak sujud, maka makmum batal. Banyak masjid berlaku dah. Imam sujud sahwi, makmum tak sujud. Dia kata kita tak salah, imam salah. Hukumnya Nabi kata ju'ilal imamu liyutamma bih, dijadikan imam supaya diikut. Mudah ikut batal. Kata Imam Nawawi, iza sajadal imamu sahwa sajadal makmum wa illa batal salatuhu. Kalau imam sujud sahwi, wajib makmum ikut sujud. Jika makmum tak ikut sujud, batal solat makmum. Jelas? Soalan seterusnya, hari itu saya ada dengar seorang kuliah. Seorang itu dia kata, saya bersumpah mana-mana penduduk kampung yang tak mari masjid, kalau dia mati dan kenduri, saya tak akan pergi. Dia nak marah sangat tu. Tak? Dia nak marah sangat, kadang-kadang tak juga, bukan nafsu, kadang-kadang nak menakut-nakutkan, tapi untuk islah kebaikan. Okey? Sebab apa? Sebab bila kita dipanggil kenduri, wajib hadir.
Nabi kata man du'iya ilal walimah waliyatiha. Barang siapa yang dijemput kenduri wajib datang. Dalam hidup kita ni banyak kenduri, betul tak? Ada kenduri kahwin, ada kenduri masuk jawi sunat, ada kenduri bertunang, ada kenduri apa lagi? Kenduri nak pergi Mekah, ada kenduri arwah, ada kenduri apa benda naik rumah. Tak? Sesaja wajib hadir kenduri kahwin. Ingat dah? Wajib. Tapi kalau ada uzur tak wajib pergi. Contoh uzur tak ada kenderaan. Contoh uzur tak ada PT. Contoh uzur ada orang lain panggil dah. Faham? Orang lain panggil dulu. Faham? Ingat dah kalau orang tak panggil kita kenduri, boleh tak kita makan kita pergi? Boleh. Boleh. Orang tak jemput, boleh tak kita pergi kenduri? Kenduri kahwin. Boleh. Yang tak bolehnya makan. Okey. Makan tak boleh. Kalau makan haram. Nampak? Pergi kat kenduri kahwin, jangan curi. Ramai orang puang curi. Pakai comel dengan tudung, dengan jibak, tudung bawah, tudung krisis seluar kuning, macam-macam tudung waktu tubik. Mulut gicu molek, mata pakai eyeshadow. Tiba-tiba tubik daripada rumah, suruh orang gula bubur nasi ke dia. Tak minta izin dengan tuan rumah. Curi tu haram, kena hantar balik. Kena bayar balik harga. Dia pergi rumah kahwin kau puang. Faham? Dia jumpa dia mak pengantin. Dia makan nasi dalam rumah. Faham? Dia nak balik, salam. Dia balik lu Cik Ani dia. Terima kasih lah. Faham? Dia tak khabar ke Cik Ani. Dia tubik, dia pergi kat orang jaga kawah pula. Dia kata cebur nasi dua orang makan. Kat sikit bola supik. Bola daging sikit. Dia ambil haram. Tak dia ambil. Kena ganti balik. Jangan main-main. Berdosa tu. Kalau mu nak kena khabar ke tuan mak ni, aku dak nak hari ni dah mu baik wah. Kaki anakku balik sekolah tak ada nasi. Jadi aku nak minta dengan mu nasi dengan lauk apa semua. Tuan mak kata ambil dengan kawah-kawah. Kita pun halu panggil band 2 tang mari akak dengan kawah-kawah. Hukumnya haru pasal tuang dia sebut dah boleh. Faham? Tu cara dia. Tu perangai orang puan. Bini biasa gitu lah. Orang jangan orang curi. Jadi hari ni, muda dengar cerita ni, esok kena pergi mula moh Cik Ani. Cik Ani, malam dengar ustaz khabar rupanya haram. Ambil nasi dok khabar hari tu nikah anakmu. Aku ambil nasi seraju. Gula sikit dok khabar rupanya haram. Faham? Jadi kalau mu nak suruh bayar, aku bayarlah. Tapi kalau mu baik hati, aku halal. Aku nak minta halal, faham? Cik Ani kata tak usah kira lah. Aku saing dengan mu dari kecil 15 ayat. Faham? Faham tak? Padang dengan muka. Tahu dah kaki tu kedekut nak mampu. Jadi kena bayar. Saya puasa di Kuala Berang. Lepas tu bermusafir pergi Kuatang. Boleh tak saya ikut waktu berbuka Kuatang? Takut tempat berpuasa saya tak cukup. Bisa tak dia? Dia puasa di Terengganu. Boleh tak buka di Kuatang ikut waktu Kuatang? Dia berpuasa imsak dan berbuka dan mula puasa dan berhari raya ikut negeri yang kita duduk. Okey, jangan awak pandai-pandai ikut negeri aku. Nampak? Bak zakat fitrah lain ikut negeri. Okey? Raya jangan nak ikut engkau. Mu duduk Kuala Berang, raya ikut Kuala Berang. Jadi di sini dengan Kuatang mana dulu buka? Buka Terengganu dulu. Awal 2 minit. Kuatang lambat 2 minit. Jadi negeri mana mu duduk ikut jadual situ. Sebab dikira tempat mu duduk itu matahari ghurub, tenggelam. Buka puasa ni kena matahari ghurub syamsi masuk waktu maghrib. Jangan pakai hak negeri lain, Bolehkah kita sedekah bulan puasa beri bulan Syakban? Boleh. Dia nak berup duit dia ni guna untuk buat buka puasa masjid Kalang Ajar. Faham? Dia nak beri 1,000 nak buat buka puasa. Tapi dia beri bulan Syakban. Boleh. Faham tak lagi? Dah kalau dia buat di bulan Ramadan, boleh juga. Ada ulama kata Allah buat bulan Ramadan. Faham? Ambil keberkatan bulan.
Ada tak kelebihan orang yang pergi menuntut ilmu agama atau balik mati? Ya, dia berada pada jalan Allah. Man mata fi talabil ilmi mata fi sabilillah. Orang yang mati dalam cari ilmu agama mati pada jalan Allah. Apa makna mati jalan Allah? Mati yang Allah suka. Faham? Apakah hukum orang yang mampu puasa tapi dia tak puasa? Hukumnya haram. Yang boleh tak puasa, pertama, pamangka naminkum maridan au ala safarin. Barang siapa kalangan kamu maridan, sakit, au ala safarin, atau musafir. Dua dah situ. Yang ketiga, wa alal ladzina yutiqunah, dan golongan yang sakit tak sembuh, la yurja bur'uhu, kata ulama, tidak diharapkan sembuhnya. Walaupun sembuh itu tidak mustahil. Atau orang yang sangat tua melampau, atau muda tapi saraf dan sebagainya jadi tak rok, pun dikira macam orang tua, mereka ini tak wajib berpuasa. Cuma kait masalah qada lah. Orang yang sembuh wajib qada, orang yang tak sembuh tidak ada qada, hanya ada fidyah. Ketah dua lagi dah. Ada orang kata berkoma dan masuk air kena hidung ketika wuduk menjejahkan puasa. Tak betul. Kerana Nabi benarkan kita berkoma dan masuk air ke hidung ketika puasa. Cuma Nabi pesan jangan berlebih-lebihan. Soalan seterusnya, apakah hukum menggunakan inhaler bagi orang yang lelah ketika berpuasa? Pendapat yang ramai dan yang paling kuat, batal. Kerana ada cecair masuk lebih pada halkum. Pendapat yang lemah, beberapa orang ulama mutaakhirin dimaafkan. Bila? Ketika sangat semput, ketika sangat lelah. Kenapa tak batal? Kenapa batal? Pendapat yang ramai kata batal kerana cecair inhaler itu lebih daripada kerongkong masuk pada saraf paru-paru, mengembangkan saraf, mudah balik bernafas. Maka lebih pada halkung tadi batal. Yang mengatakan tak batal pula mana sandarangnya? Ini berubat, bukan makan, tak masuk dalam perut. Dia pergi kepada paru-paru saja, hukumnya dilonggarkan. Al-umuru idza daqat ittasa'at. Dalam kaedah Imam Syafi'i, perkara-perkara ini bila sempit sangat dilonggarkan sedikit. Jadi kita nak ikut pandangan mengatakan tak batal ketika kita semput. Ada yang berkata begitu, silakan. Saya pernah dengar kalau orang itu berpuasa dia dilarang membersihkan hidung dan telinganya, sama ada menggunakan jari atau cotton bud. Jawabnya tidak membatalkan puasa. Sengaja korek hidung makruh saja, itu pandangan fuqaha. Okey. Yang batal tadilah satu pendapat lebih pada tulang hidung. Dia tak korek dengan jari, korek dengan sepanah hidung. Barulah batal. Okey? Apakah hukum menderma darah sewaktu berpuasa? Kalau saja-saja tidak ada kemalangan sebagai simpanan stok darah, makruh. Mana kait dengan puasa? Faham lagi? Kalau kait dengan puasa. Tapi kalau keperluan, hukumnya harus. Kenapa makruh? Dia melemahkan badan orang yang menderma. Sedangkan puasa ini dimakruhkan kita lemahkan badan. Soalan seterusnya, isteri saya hamil, setelah melahirkan mungkin akan menyusukan anak kami. Bagaimana hukum puasanya? Semua wajib puasa jika isteri kamu tidak dalam haid dan nifas. Isteri hamil wajib puasa, isteri tak hamil wajib puasa. Dan yang kata boleh berbuka bukan hamil, isteri yang tak larat kerana hamil. Faham? Bukan semata-mata hamil. Dia hamil dan datang tak larat. Faham? Letih sungguh dah pasal dia berbadan dua. Faham? Sungguh-sungguh dah rok jadi. Tak bermaya, boleh berbuka. Baik. Kalau dia tak hamil, dia puasa jadi tak rok juga. Boleh tak berbuka? Boleh. Kalau memudaratkan kesihatan. Kalau lapar, tak boleh buka. Kerana tujuan puasa untuk rasa lapar. Jadi kalau siapa tak rok, siapa mepeh, tak usah katalah bini dia hamil. Laki dia boleh buka. Laki dia kalau puasa jadi mepeh, jadi nak rebah, boleh tak buka? Boleh tak? Dan laki dia hamil tau. Jarang laki-laki hamil.
Kena faham. Jadi dia hamil, biasanya orang yang hamil ini tidak ada kekuatan. Maka bila dia berpuasa, kebiasaannya tak larat. Maka boleh berbuka. Faham? Jadi kalau dia bimbang kesihatan dia, maka kena qada saja. Tapi kalau bimbang dirinya dan anak dalam kandungan, qada dan fidyah. Itu muktamad dalam mazhab Syafi'i. Sikit lagi. Cara mana membayar fidyah yang perlu dibayar bagi puasa yang tidak disempurnakan? Baik, kita hutang tahun lepas tak bayar lagi. Tahun ni, tahun lepas qada, ada hutang sehari tak puasa. Faham tak lagi? Wajib qada 11 bulan ni tak dang. Esok kadang-kadang esok tak puasa ke? Lepas raya lagi kena bayar fidyah. Tapi kalau tak dang masuk Ramadan yang baru, kita qada dah sehari, tidak ada fidyah. Itu nisbah orang yang fidyah bagi orang yang sihat. Ada pun orang yang jenis tak erat puasa. Tok kita, tok nyang kita tak erat puasa dah. Wa 'alal ladzina yutiquna. Orang-orang yang sangat tua tak larat dah nak puasa. Ada fidyatun ta'amu miskin, tak wajib puasa, atas sehari tinggal bayar fidyah pada orang miskin. Apa benda fidyah? Makanan mengenyangkan dalam negeri kita Terengganu. Terengganu ni orang makan dia. Wasemeh ke makan nasi? Wajib fidyahnya beras. Banyak mana? Mat, 1 cupok. Sini ada tak lagi kedai pakai timbang cupok? Malaysia Terengganu ada lagi. Ada sekedar di Losong, Museum Losong. Faham? Tahu tak? Ngelah kau pakai cupok tahun 90-an. Betul tak? Baik. Jadi kita nak beli gua ni cupok-cupok, beli kilo. Kerana kalau timbang kilo dengan cupok, secupok antara 650 gram hingga 750 gram. Jadi kalau kita beli sekilo atas sehari tinggal puasa, kita bayar fidyah sudah lebih 250 gram, jadi pahala sedekah. Faham tak lagi? Jadi kalau tok kita ni tak sihat, dak gerak tua sangat, 30 hari tak boleh puasa, 30 kilo. Kalau sekilo itu RM50, RM150. Faham? Bila boleh bayar fidyah? Masuk 1 Ramadan boleh bayar dah. Hari ni bayar, tidak sah. Esok tak sah kau, pasal lusa baru Ramadan. Nah, di Jakarta, Indonesia, 4 hari lepas mayang tarawih dah. Nampak? Lepas tu dah betul. Taraktu fikum amraini lan talilu ma tamassaktum bihima. Kitab Allah, sunnatan Nabi. Aku tinggal 2 benda, mu ikut 2 ni tak sesat. Quran dengan hadis. Hadis kata mana? Sumu li ru'yati. Iza ra'aitumuhu fasumu. Bila kamu nampak anak bulan baru puasa. Hak Indonesia puasa dah. Tarawih dah. 4 malam kau tarawih. Diikut apa? Ikut Nabi dah. Dah ikut Nabi, sesat. Faham? Jadi kita bayar awal, biarlah bayar awal sikit, 28 Syakban bayar dah fidyah, tak sah. Imam Syafi'i, Imam Nawawi sebut dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, wala yajuzu ta'jilul fidyati qabla Ramadan. Tidak harus membayar awal fidyah sebelum masuk bulan Ramadan. Faham? Mesti masuk Ramadan dulu. Saya mengerjakan witir berjemaah masjid, namun saya ingat bangun waktu malam. Boleh tak nak buat witir sekali lagi? Tak boleh. Bagus soalan ni. Tengok esok boleh makan kali lagi. Kita mayang witir dah. Lepas mayang tarawih ramai-ramai ni, jemaah masjid, kita mayang witir. Faham tak lagi? Balik sekarang, rasa tengah malam nak buat pula kedua. Boleh, jangan buat witir. Buat semayang lain. Mayang tahajud pula sekarang. Okey? Sebab apa? Sebab Nabi kata la witrani fi lailin. Tidak boleh 2 kali witir 1 malam. Ingatlah tu. Faham? Dah kita buat dah tadi, buat tahajud pula. Faham? Sahabat Nabi ada 2 jenis. Satu buat witir kediang, tahajud dulu. Satu lagi golongan sahabat, witir dulu, tidur, tahajud kediang. Antara yang witir dulu, kemudian tidur, bangun baru tahajud, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Okey? Tengok kitab Muhazzab. Tengok syarah Muhazzab Majmu' Imam Nawawi. Tengok kitab Syarh Sunnah Imam Baghawi. Dah Asy-Syafi'i. Dah. Tengok kitab Al-Bayan Syekh Imrani Al-Husaini. Asy-Syafi'i. Tu kitab besar tu Al-Bayan Kalau jumpa kedai beli. Kitab Al-Bayan tu. Kana Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu
You tiru. Summa yanam. Nah, adalah Sayyidina Abu Bakar mengerjakan semayang witir. Kemudian dia tidur. Nampak? Summa qama yatahajjad. Kemudian bangun. Bangun dari tidur lah. Dan mengerjakan tahajud. Tapi kalau kita boleh buat akhir sekali witir, afdal. Kerana apa? Kerana sunat perintah Nabi, ij'alu akhir salatikum bil-lail al-witr. Faham? Sunat kamu jadikan solat terakhir witir. Tapi dah kita buat dah berjemaah, faham? Sekarang kita buat solat lain. Apakah niat bersahur sama dengan niat berbuka? Tidak. Niat sahur mana pula niat berbuka? Niat sahur, sahur lah. Bilakah masa patutnya berniat untuk puasa pada esok hari? Waktu malam. Garik 7.30 boleh, 8.30 boleh, 9.30 boleh, 10 suku boleh, 11.40 boleh, 12.60 pun boleh. Faham? Pukul 1, pukul 2, 3 boleh. Sebelum masuk waktu subuh. Saya belayar keluar negara dalam penghujung bulan Ramadan dan pulang dalam bulan Syawal. Bagaimana bilangan puasa saya? Siapa tanya ni? Nak dia pakai plakat lah. Aku tak pakai plakat lah ni. Dengar kalau dalam TikTok gambar kita jual pakai plakat ke jual apa-apa pun pelawak pula ke. Saya tak jual barang. Okey? Itu semua scammer pula ke. Faham? Guna nama. Tu nak buh gambarmu apa nak beli? Buh gambar aku. Gambar beli. Tapi anak-beranak kita atau WhatsApp dah kita dak beri tag ke plakat. Habis percaya. Bijak kau sikit jangan bodoh nipu belaka tu. Kita tak cerdik mikir. Sebab tu kita kena jajah mau. Nak tipu tak mau dia orang kena cerdik. Ada pula aku jual ke plakat. Dapat 80,000 lah laku. Tu mainan bodoh belaka. Kata percaya benda gitu. Khabar fake palsu belaka tu. Daripada dulu kita jual baja, mujur tak jual tu ustaz tu jual spender magnet. Lagi. Oh gak nandang. Jahat tak? Dia jual, bobo jual nama orang tipu gitu. Dapat harta berniaga, tak berkat. Makan tidak berkat. Lepas tu nak jari harta jangan capur menipu dan sebagainya. Laisa minna man ghasya. Bukan kalangan kami Nabi kata orang yang pelawak seperti itu. Baik. Dia ni puasa dah di dalam negara, kemudian dia terbang pergi ke luar negara. Bagaimana dengan puasa? Dengar baik-baik orang kalang ajar. Okey, ingat 50 tahun lagi mu boleh jawab juga. Contoh kalau kita hidup lagi tahun 2074. 50 tahun gitu tak? Mu cak mak macam korok masa tu. Faham? Kita kalau ada duk main jing ya. Mang. Siapa yang berada di dalam Malaysia puasa 29 Ramadan. Mana 29 hari kita puasa di Malaysia. Okey. Malang lepas buka naik jet kapal terbang pergi Mekah. Faham tak ke? Esok orang raya dah. Jadi kita puasa baru 29. Esok wajib raya di Mekah dan tak perlu tambah puasa. Kerana puasa 29 atau 30. Faham? Tapi kalau kita sudah baru puasa 28 hari di Malaysia, malam ni terbang ke Mekah, esok orang berhari raya, wajib beraya di Mekah esok. Dan lepas raya, wajib tambah sehari lagi puasa. Kerana tak cukup sehari lagi. Ingat tak? Kalau kita puasa 30 hari dah di Malaysia, malam ni terbang ke Mekah, esok orang puasa lagi. Kalau kita puasa jadi 31, tak boleh. Wajib imsak esok. Tak makan, tak minum, meraihkan negara yang puasa, tapi tidak niat puasa kerana puasa tidak ada 31. Ingat tak? Jelas dah tu. Angguk lagi bahan nasi dah ingat pula. Lagi tengok angguk dah 50 tahun. Berterabur habis nak. Biar kemah ke. Saya mimpi keluar mani pada siang hari bulan Ramadan. Kemudian saya mandi junub. Adakah mandi junub tersebut membatalkan puasa saya? Siapa tanya ni? Angkat tangan. Cari pasal. Ni macam soalan Tok Siok. Baik, dia puasa siang hari Ramadan. Tak kira laki-laki perempuan. Siapa yang tidur kemudian keluar mani. Faham? Tidak batal puasanya.
Yang batalkan puasa ialah hadas, haid dan nifas. Okey? Kalau keluar mani tak membatalkan puasa. Yang membatalkan sengaja mengeluarkan mani. Nah, siapa yang keluarkan mani sengaja? Faham tak lagi? Sama ada sendirian batal atau berduaan dengan isteri pun batal. Okey? Tapi kalau tak sengaja. Sengaja tak kalau kita tidur? Itu tak sengaja. Kita tidur tengah hari pukul 11 nak bangun zuhur, mimpi jima. Bangun tengok berkubang 30 liter air mani. Habis sutir katil. Tak batal puasa. Tapi kalau sengaja keluar mani, walau setitik saja keluar, batal. Dan mandi tengok. Bangun tidur ada tak air mani? Bangun tidur ada air mani, wajib mandi. Mimpi jima, keluar mani dalam mimpi, tapi bangun tidur tidak ada air mani, wajib tak mandi? Wajib mandi dalam mimpi. Di luar mimpi tak wajiblah mandi. Okey? Kita sengaja duduk koyak ke bini kita. Bini tak ada. Bini balik ke mamang. Lepas tu duduk koyak dia. Punggung. Punggung, opek. Nampak? Lepas tu keluar mani. Batal puasa. Kerana sengaja ikhtiar perkara yang memungkinkan keluar mani. Batulah kata setengah ulama, makruh saja-saja peluk bini. Tapi peluk untuk berseronok haram. Dia peluk bini dia, makruh. Lepas tu dia tahan syahwat daripada subuh sampai maghrib, termasuk dalam bab puasa. Baik, habis dah soalan. Nak tutup kedai dah. Siapa nak tanya soalan lisan? Cepat. Dia. Duduk tak apa. Okey. Orang belakang nampak bawah. Dah? Nampak paha. Khilaf ulama. Kalau tengok dari belakang, ada ulama mengatakan itu dari bawah, dan ada ulama mengatakan itu bukan dari bawah, daripada belakang. Bila dari belakang batal. Sebaik-baiknya pakai 2 lapis. Dalam Sahih Ibn Hibban, Nabi tak suka kita pakai selai melainkan ketika darurah. Nabi pernah diberi selai baju semayang, selai kain dia ada, dan Nabi ikat ni, buat 2 puca. Jadi macam seolah-olah baju. Jadi nak jaga. Dan ada seorang lelaki Nabi tegur, butang baju dia terbuka. Baju dia selai je. Nabi kata kacing lah, walaupun dengan batang duri. Kacing. Nak suruh tutupnya. Padahal ada aurat ada sini. Takut tunduk, orang nampak aurat di dalam. Okey? Jadi memang khilaf. Dia sujud depan, orang belakang boleh nampak ujung paha dia. Ada khilaf. Ada kata batal, ada kata tak batal. Bila gitu, dalam keadaan tak sedap duduk. Diragui kesahihan ibadatnya. Soalan seterusnya. Beli dengan main ngecung. Apa faedah dia? Ada faedah tak? Kalau ada faedah harus. Tak ada faedah makruh. Piti kita lah. Kalau piti surah haram. Kita ambil wuduk di rumah 4 kali makruh, membazir harta sendiri. Kita ambil 4 kali wuduk di masjid haram. Kerana harta habis, harta wakaf. Nampak lagi? Kita bazir duit kita beli bunga api mercung makruh je. Tapi kalau menyukakan anak-anak harus. Nampak? Bapa beli bakar anak-anak suka tengok. Menyukakan anak-anak kan boleh. Itu masuk maslahah. Tapi saja-saja bakar makruh. Kalau hak kita, okey? Tapi kalau ada tujuan harus tidak makruh. Contoh kera, berahi mari kacau sayur dia. Betul tak? Kalau nyana sayur, kalau sini dah wallahualam lah. Kalau ulu ni, kalau alik patah tu, kalau pergi belah merang pula kengga, tak, kera mari. Kena jaga no. Kera mari, cokek ambil awak balik rumah. Faham tak lagi? Kera tak puasa, puak habis. Tak, jadi aku buh ngecung bung. Bung. Sampai bukit lari. Faham? Tonyang lari habis. Jadi dia beli ngecung nak suruh halau binatang. Harus. Atau ngosek. Rumah dia ngosek sangat malam-malam. Ada last way lah. Bahang mengapi. Bawa lagi. Tak. Jadi saja-saja bakar.
bukan nak mana ada satu manfaat, makruh. Soalan seterusnya. Tak dengar. Kuat sikit. Dah gerak dah, kuat je. Lepas sahur kita makan. Lekat celah gigi. Okey. Ada makanan dalam celah gigi kita. Ketika berpuasa, hukumnya tidak membatalkan. Ketika kita bercakap tertelan, tak batal juga. Yang batal ada dah dan kita tak kehek, kita boleh buang. Tertelan, batal. Nampak? Jadi kalau lepas tu disuruh berkomor, suruh bersih. Okey? Lagi soalan? Ya. Tak dengar. Tak dengar. Orang puang makan pil perancang. Bukan pil perancang, makan obat tahan haid. Okey. Racang lain tak boleh beranak. Tak boleh bering. Hukum orang perempuan dia nak puasa benar. Kalau dia tak makan pil, haid dia datang. Jadi kemungkinan dia tak puasa 7 hari. Dia pun makan pil, terlambatlah haid dia lepas raya, dia boleh puasa penuh. Hukumnya yajuzu ma'al karaha, haruh dan makruh. Kenapa haruh? Tidaklah haram. Kenapa makruh? Kerana sebaiknya ialah berpuasa ketika suci dan ketika haid meninggalkan puasa. Kerana apa? Mengikut akan tradisi muslimah sahabiah perempuan di zaman Nabi. Kerana haid itu sebenarnya satu pemberian kepada banat kaum muslimat. Nampak? Kerana kita dah puasalah sampai masa haid, kita berbuka dah tak puasa, nanti kita qada. Tetapi kalau dia nak makan juga pil supaya tertahan haidnya dapat puasa penuh, tak ada ulama kata haram. Dengan syarat pil yang dimakan itu tidak memudaratkan kesihatan. Tak ada dah soalan Ada tak? Ada lagi Kerja atau makanan Grab tu macam mana Ustaz? Kerja atau makanan Grab? Bulan puasa. Bulan puasa. Macam tadilah, macam kita jual makanan pada orang yang haram makan, tak boleh. Kita tak tahu dia. Tak tahu tak apa. Yang tahu tak boleh. Macam arak lah, kita tak tahu dalam tu ada arak. Kita ingat macam bungkusan pastel macam biasa. Boleh lah tak. Tapi kita tahu dah benda haram, boleh tak tahu? Tak boleh. Wala ta'awanu 'alal ismi. Lagi soalan. Tak ada dah. Satu Ustaz. Perempuan uzur tu yang dia nak cukur tu mana Ustaz? Dia potong kuku boleh? Perempuan dalam haid boleh tak potong kuku? Potong tangan boleh. Dengar pendapat yang mengatakan dilarang potong kuku ketika haid ialah pendapat yang dhaif, qaulun dhaifun. Qaulun mu'tamadun, pendapat yang mu'tamad, yang kuat, tidak dilarang. Yang dilarang potong kuku rambut 3 orang saja. Pertama, orang yang niat ihram, maka haram potong kuku, potong rambut sebelum tahlul. Yang kedua, mayat, jangan dipotong kuku mayat. Faham tak lagi? Dan yang ketiga, orang yang nak masuk korban, sunat tak potong kuku dan rambut sampailah lembu itu disembelih. Wallahu alam. Terima kasih pada sekalian yang bertanya, pada yang sudah memberi sumbangan. Pihak Masjid Pekalan Ajal dahulukan ucapan jutaan terima kasih. Allah sajalah sempurnakan balasan pahala berlipat ganda di akhirat sana. Semoga Allah pertemukan pada kali yang lain. Mohon maaf anda terkasar bahasa. Allah manfa'na bima 'allamtana, alimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.